Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live ya, bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi sebelum itu ya, selamat menyambut Hari Raya Ailadha ya. Semoga kita sama-sama dapat menghayati ya seperti pengorbanan ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam ya. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai topik yang sangat relevan dengan kita semua ya, mengenai wabak pandemik COVID-19 ya. Jadi saya ingin melihat dan ingin mengajak para penonton sekalian untuk kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat ya, ketika mana mereka berdepan dengan wabak di zaman mereka dan apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada mereka ya. Jadi hari ini kita amat bertuah kerana bersama-sama kita adalah Ustaz Hubaib Asmadi ya, iaitu pengasas Sirah Daily, di mana beliau memang seorang yang sangat arif mengenai sejarah Rasulullah dan para sahabat ya. Jadi tanpa meninggalkan masa ya, saya ingin menjemput ya Ustaz Hubaib ya. Sebelum itu mungkin sedikit pengenalan biodata Ustaz. Ustaz Hubaib sekarang beliau telah menamatkan pengajian sarjana muda fiqah dan usul fiqah daripada University of Yarmouk ya, dan beliau juga adalah calon sarjana sejarah Islam dari UM ya, dan beliau adalah pengasas Sirah Daily. Jadi boleh ikuti Facebook page beliau ya, Sirah Daily. Jadi tanpa meninggalkan masa ya, saya ingin menjemput Ustaz Hubaib Asmadi untuk bersama-sama kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat ya? Tamam. Okay, baiklah. Jadi tanpa meninggalkan masa ya, saya ingin meneruskan kepada perbincangan kita hari ini ya, iaitu ketika zaman Rasulullah SAW dan para sahabat ya, adakah pernah terjadi ya sejarah penyakit wabak seperti mana yang kita hadapi sekarang, di mana berlaku wabak pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia ya. Jadi adakah perkara seperti ini pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat? Persilakan Ustaz. Okey, terima kasih Doktor atas peluang sekali lagi dan juga para penonton lah yang bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini. Topik yang menarik sebab kami ketika awal COVID-19 ini merebak di seluruh dunia, antara perkongsian kami pada ketika wabak itu semakin memuncak adalah tentang COVID-19. Yang kami lihat dalam sirah dan dalam sejarah kita ada cerita-ceritanya yang menarik untuk kita perhatikan. Memang ada siri-siri lah yang tuan-tuan boleh ikuti. Cuma saya tambah sikit, tadi doktor sebut di Facebook, sebab kami ni kat Facebook macam malas-malas sikit update. Lebih aktif di Telegram lah, kerana Facebook ni dia agak renyah sikit sebab nak kena ada poster yang lebih sesuai dan sebagainya lah. Boleh ikuti di Telegram lah yang lebih selesa sebab di sana banyak konten. Tuan-tuan kalau nak lanjut perkongsian pada tengah hari ni, ada konten di Telegram kami lah. Cuma untuk jawab soalan tu, berlaku tak wabak dalam sirah kita yang wataknya adalah Rasulullah SAW dan juga para sahabat? Ya, ada. Okay. Mungkin cerita ni bukan cerita popular atas banyak faktor, kerana di Mekah ini interaksi antara tamadun ni agak terhad. Hanya sebahagian orang yang berniaga yang akan bertemulah dengan orang-orang di utara Syam tu. Dan bila di musim yang lain mereka akan ke Yaman pula bertemu dengan pedagang-pedagang daripada India dan sebagainya. Maka disebabkan terhadnya pergerakan orang Arab ketika itu, mungkin antara yang menjadi faktor wabak ini bukan perkara yang besar menimpa para sahabat dan Nabi SAW. Dan sebab itu cerita yang paling popular wabak yang terkena kepada para sahabat ni hanya ketika Islam tu mula tersebar di kawasan Rom dan Parsi pada era Umar bin Khattab secara khusus. Ketika itu baru Islam mula betul-betul involved dengan international cause. So mula terlibat dengan pembukaan wilayah Rom di kawasan di kawasan Syam, di Parsi, Iraq hari ini dan di Mesir. Maka bila bertemu dengan tamadun-tamadun lain baru terdedah kepada penyakit-penyakit lah yang menjadi side effect kepada pembukaan wilayah. Tapi kita nak sentuh satu hadis yang disebut oleh Aisyah. Saya sendiri pun sebelum saya bertemu dengan hadis ni, saya ada tafsiran yang lain kepada cerita tu. Tapi Aisyah beritahu kita satu fakta yang penting dan disyarahkan dalam Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Aisyah sebut bahawa Yathrib ataupun Madinah, kita kenal dengan nama Madinah ni, adalah satu kota yang berwabak. Satu kota yang berwabak. Dan ada satu cerita yang saya selalu kongsikan tapi saya tak tahu apa punca jadi cerita begitu. Iaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Bilal, dua nama yang kita kenal ni, ayah kepada Aisyah sendiri, mereka ni bila tiba di Madinah, mereka macam
apa nak sebut dia, saya tak sukalah guna perkataan meracau macam teruk sangat, tapi dia lebih kurang jadi tidak normal. Mereka berguling-guling, mereka menyebut kalimah-kalimah yang tidak difahami. Dan zaman tu orang suka bersyair, dia mengeluarkan syair-syair yang macam menunjukkan mereka ni menderita. Dan Aisyah sebut dia berpunca daripada wabak. Okay? Berpunca daripada wabak, maka ialah paracetamol pun kurun ke-18 doktor, betul paracetamol. Betul. So benda yang sesimpel demam pun boleh jadi satu, ya demam kan berjangkit kan. Penyakit yang semudah sesimpel demam pun adalah satu perkara yang berbahaya untuk zaman itu. Okay? So untuk kita tahulah, maybe mereka kena penyakit yang biasa-biasa je, demam ke apa sajalah. Tapi kerana zaman itu tidak ada paracetamol dan tidak ada ubat-ubatan sebagaimana zaman sekarang, maka Abu Bakar dan Bilal ni sampai berguling-guling, menandakan mereka ni terkena wabak yang ada di bumi Yathrib. Bahkan ayah Nabi SAW, Abdullah, ayah Nabi SAW, yang meninggal dunia sebelum Nabi lahir itu, kan dia sakit di Yathrib, on the way balik daripada Syam. Dalam syarah Fathul Bari ni menceritakan, punca kenapa ayah Nabi meninggal dunia adalah kerana wabak. Okay? Bermakna, ya dalam sirah tak banyak cerita tentang wabak, tapi adakah Nabi ada pengalaman menghadapi wabak? Ya ada. Kerana beberapa orang sahabat terlibat dengan kesan wabak. Ayah Nabi SAW sendiri pun meninggal dunia kerana wabak. Dan mungkin satu cerita yang lebih panjang dan lebih utama adalah cerita yang berlaku pada tahun ke-18 Hijrah, yang itu lebih detail dan lebih direct berkaitan dengan wabak. Sebab tu saya sebut tadi, hanya pada zaman Umar bin Al-Khattab secara khusus, bila Islam dah mula tersebar luas, Islam mula bertemu dengan tamadun-tamadun lain, inilah barulah mereka berjumpa juga, ni side effect, kesan sampingan kepada pembukaan wilayah. Bila bertemu dengan tamadun lain, maka mereka ini bertemu juga dengan penyakit-penyakit yang berjangkit. Dan antara yang popular adalah ta'un amwas, yang mungkin Dr. mungkin pernah dengar, satu ta'un, satu wabak yang berlaku pada zaman Umar bin Al-Khattab 18 Hijrah, 18 tahun setelah 18 tahun pula, 18 Hijrah ni bermakna 8 tahun setelah Nabi SAW wafat. Berlaku satu ta'un yang berpunca ataupun lanjutan kepada Justinian Plague yang berlaku di Rom Timur lah, Constantine. Maka dia rentetan daripada itu sampailah ke wilayah Syam ataupun Syria pada hari ini. Dan ketika itu Umar bin Al-Khattab dah menyuruh sahabat-sahabat ni untuk pergi berjihad, untuk buka wilayah-wilayah baru Islam, menyampaikan Islam di wilayah utara, iaitu kawasan Rom lah. Maka Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah adalah tokohnya, orangnya yang telah diminta untuk pergi ke Syam. Dan di sanalah berlaku satu dialog yang kalau lepas ni ada ruang kita cerita panjang lah. Bila kita nak mula ambil manfaat, saya rasa kita akan kembali kepada dialog-dialog ini. Bagaimana Umar bin Al-Khattab berbahas dengan para sahabat, termasuk Abu Ubaidah, sama ada nak mara ke Syam ataupun nak patah balik ke Madinah. Sebab Umar bin Al-Khattab dah dengar wabak itu dah mula turun ke wilayah Syam. Daripada utara Rom, daripada kawasan Rom itu dah mula ke selatan, menghala ke satu kawasan yang Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah ini disuruh untuk ke situ. Maka dalam cerita ini, dalam sejarah kita, Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibn Kathir menyebut 20,000 orang muslimin yang terkorban dalam ta'un amwas. Dan ada banyak pengajaran. Lepas ni jika ada masa kita akan cerita dengan lebih terperinci apakah pengajarannya. Tapi apakah ada pengalaman sahabat dengan Nabi bertemu dengan wabak? Ini cerita dia, iaitu cerita di zaman Nabi dan cerita di zaman Umar bin Al-Khattab apabila sahabat menyertai ekspedisi pembukaan wilayah, bertemu dengan wabak-wabak penyakit yang bersifat pandemik ataupun epidemik lah, melibatkan wilayah yang besar. Allah Alam. Jadi maksudnya memang ada pengalaman ketika mana Rasulullah ayahnya meninggal dunia kerana wabak dan ketika zaman Sayyidina Umar pun bertemu dengan wabak taun jadi maksudnya memang pada zaman itu pun sudah ada masalah wabak ini Jadi ada sedikit komen daripada netizen daripada Encik Syed Muhammad Alias. Salam doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Encik Syed Muhammad Alias kerana bersama kita pada hari ini Dan Encik Muhammad Ibrahim, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Muhammad Ibrahim, terima kasih bersama kita Jadi mungkin para netizen boleh tolong sharekan Facebook live status kita ni kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang boleh mendapat manfaat daripada perbincangan kita hari ini. Bagaimana kita ingin mengambil pengajaran dari perspektif sirah dalam kita menangani wabak pandemik yang sedang melanda negara kita ini, insyaAllah. Jadi mungkin Ustaz Hubat boleh ceritakan dengan lebih lanjut bagaimana pula caranya Rasulullah dan para sahabat menangani penyakit wabak ketika itu. Adakah mereka pun perlu kuarantin, adakah mereka pun perlu pakai mask, adakah SOP dan sebagainya. Jadi saya ingin dapatkan input Ustaz dalam kali ini. Persilakan Ustaz. Okay.
macam kita dah sentuh tadi, banyak ubat-ubatan dan teknologi perubatan ni muncul agak lewat kan, mungkin selepas ataupun yang saya baca lah, Dr. Nurul Hakim lebih tahu. Yang saya tahu tentang sejarah kita pun dari segi ketenteraan ke perubatan ke, dia hanya betul-betul rancak bila Great War berlaku pada kurun yang berlewat lah, kurun ke-19, kurun ke-20, baru betul-betul muncul perubatan-perubatan moden. Tapi dari segi sejarah menghadapi wabak, kerana wabak ni berlaku sepanjang zaman ya. Dan ialah kita pun terkejut sekarang ni menghadapi wabak kerana telah terlalu lama tak ada wabak. Sebab zaman kita ni telah ada teknologi dan juga perubatan menghadapi wabak. Tapi satu ketika dulu bila tak ada perubatan, bila tak ada langkah pencegahan yang saintifik, wabak tu adalah satu perkara yang normal. Dia bukan new norm lah, itu adalah norm pada zaman tu, iaitu menghadapi wabak-wabak. Bahkan dalam satu karangan yang saya baca, ratusan wabak ni biasa saja berlaku pada satu wilayah yang sama. Algeria antara tempat yang popular berlaku wabak. Lagilah pada zaman penjajahan, wabak tu saling bertukar antara wilayah. Maka bila kita nak belajar daripada Nabi SAW dan para sahabat, bagaimana mereka menghadapi wabak, kita kembali pada cerita tadi. Sebab tu saya tak cerita habis dulu, sebab kita akan ulang balik. Cerita Umar bin Al-Khattab dengan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, dua watak penting. Kedua-dua nama ni kita kenal sebagai salah seorang daripada 10 orang yang dijanjikan syurga. Maka mereka ni sahabat yang besar lah. Watak-watak yang ada ketika itu juga adalah Muaz bin Jabal, ada orang lain seperti Amr bin Al-As. Ini semua nama sahabat kita kenal. Dan mereka ni terlibat dalam peristiwa ni. Maka bila pertama kali umat Islam bertemu dengan wabak besar, ini perkara yang baru. Mereka tak pernah bertemu. Dan ketika itu Nabi tak ada dah. Nabi dah wafat. Bila Nabi dah wafat, mereka mula berbincang dan membawa dalil, membawa hujah bagaimana untuk melalui wabak ini. Sebab tu bila kita tanya apa yang Nabi sarankan bila hadapi wabak, Nabi tidak memberikan solution yang detail lah. Hanya ada satu saja hadis yang berkaitan dengan pencegahan, iaitu yang mungkin kita biasa dengar. Kalau dengar ada satu wabak di satu tempat, Nabi kata jangan masuk ke tempat tu. Kalau kamu duduk di tempat yang ada wabak tu, jangan keluar kerana kamu takut kepada wabak itu. Kamu kena stay. So dia adalah salah satu daripada konsep kuarantin lah, walaupun tidak terlalu terperinci. Apapun kita kembali pada cerita, dialog antara Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah. Sebab Abu Ubaidah, dia sangat sangat passion untuk membuka wilayah Syam. Sebab dia diutuskan untuk membuka wilayah. Sahabat ni jangan bagi peluang, dia beramal lah, dia akan bersemangat. Maka bila Umar bin Khattab, dia dengar ada wabak berlaku, Umar dah on the way ni, nak hantar pasukan tentera bantuan ke Syam. Sampai di satu tempat yang namanya Sarah. Di Sarah inilah berlaku satu peristiwa bila Umar berhujah dengan Abu Ubaidah. Nak teruskan ke Syam ataupun nak patah balik ke Madinah. Okay. Dan kita kena tahu, Umar dan Abu Ubaidah dalam peristiwa ni, mereka tak ingat ataupun mereka tak tahu bahawa ada hadis tadi yang kita sebutkan. Hadis tadi yang kita sebutkan, Umar dan Abu Ubaidah tak tahu. Dan ini satu kebiasaan dalam sirah juga. Ada sahabat yang tak tahu, ada sahabat lain ingat. Dan sahabat ni akan saling mengingati antara satu sama lain. Umar berhujah dengan Abu Ubaidah, nak teruskan ataupun tidak. Umar panggil beberapa batch untuk bersyura, untuk berbincang. Dipanggil Ansar, mari berbincang, nak teruskan ke nak patah balik. Dipanggil Muhajirin, nak berbincang ke nak patah balik. Kedua-dua golongan ini, bila Umar berbincang dengan mereka, mereka berbeza pandangan, nak teruskan ataupun patah balik. Kemudian barulah Umar panggil satu lagi batch yang dinamakan Masyiakhatu Quraisy. Sebut susah sikit. Masyiakhatu Quraisy, senior citizen, senior daripada kalangan Quraisy. Orang-orang tua dalam kalangan Quraisy. Kalau Muhajirin dan Ansar, dia status dia khas imannya tinggi, mereka terlibat dengan macam-macam peristiwa bersama dengan Nabi SAW. Tapi senior dalam kalangan Quraisy, boleh jadi dia orang yang mulia dari segi imannya, boleh jadi dia orang biasa je, cuma dia senior. Okay? Dan Umar akhirnya dapat satu pandangan yang sangat solid daripada orang-orang tua Quraisy ni yang mencadangkan kena patah balik. Dan Umar ambil pandangan mereka. Why? Ini satu benda penting yang kita kena belajar daripada Umar. Kerana dalam kes begini, dia berkaitan dengan sains. Okay? Bila berkaitan dengan sains, tak semestinya agama kita ni memang beritahu secara eksplisit dalam sumber Quran dan hadis macam mana nak buat. Pakai mask tak ada cerita dalam Quran. Sanitize tangan, tak adalah. Ialah memang Quran, Islam suruh kita jaga kebersihan, tapi tak adalah suruh sanitize. So sanitize tak sebut dalam Quran. Quarantine tak sebut secara jelas dalam Quran. Maka dalam kes yang tak ada kaitan secara direct dengan Quran, dengan hadis, Umar bin Khattab kerana mindanya telah dilatih oleh Nabi SAW, dia tahu di sinilah letaknya sains.
Maka sains pada zaman itu bukan zaman sekarang, zaman itu sains terletak di bahu mereka yang senior sebab pengalaman banyak. Okay. Zaman tu sains bergantung kepada pengalaman. Zaman sekarang kena ada kajian kan. Bila pengalaman, maka orang-orang senior ni banyak pengalaman. Maka Umar ambil pandangan mereka, Umar menolak pandangan sahabat yang lebih mulia yang menyertai jihad bersama dengan Nabi SAW, yang berjuang dengan Nabi. Tetapi ini kes sains. Bila sains serah pada ahlinya, iaitu orang-orang senior, maka Umar ambil pandangan orang senior ni, dan datanglah tiba-tiba Abdul Rahman bin Auf kerana dia teringat hadis Nabi tadi. Oh, rupanya apa yang Umar putuskan ini sama dengan sabdaan Nabi SAW yang Umar tak tahu masa tu, yang Abu Ubaidah tak tahu, tapi Abdul Rahman bin Auf tahu. Dia kata kepada Umar, hadis yang saya baca tadi lah, kalau ada wabak di satu tempat, jangan pergi situ. Kalau kamu berada kat tempat tu, jangan keluar daripada tempat tu kerana takut. Okay? Menandakan ada sains dekat situ, dan sains ni menuntut kepada kebijakan zaman. Maka zaman sekarang kena rasa sangat Islamik untuk memakai mask. Sebab kadang kita rasa pakai mask ke, jaga penjarakan sosial ke, kita rasa benda tu hanya saintifik, tidak Islamik. Tapi kita kena tahu, Umar bin Al-Khattab dia tidak ambil pandangan-pandangan Islamik dalam kurungan Islamik bila nak menghadapi soal-soal yang berkaitan dengan sains. Maka kena guna sains, dan itu adalah sangat syar'i dan sangat Islamik untuk menggunakan pandangan-pandangan sains dalam kes-kes begini. Tambahan, apa lagi kita boleh belajar daripada mereka, Amr bin Al-As setelah Abu Ubaidah wafat, setelah Mu'adz bin Jabal wafat, dan beberapa orang sahabat termasuk Khalid bin Al-Walid pun wafat juga disebabkan wabak, Amr bin Al-As akhirnya menggantikan wakil Khalifah Umar bin Al-Khattab di wilayah Syam. Dan Amr bin Al-As ni popular dalam sirah, boleh baca banyak artikel tentang dia. Amr bin Al-As ni popular sebagai seorang yang genius. Dia sangat suka untuk mengeluarkan idea-idea baru. Maka Amr bin Al-As telah mencadangkan satu solution selain daripada tak boleh keluar daripada Syam. Amr bin Al-As telah buat satu solution, iaitu kita semua umat Islam kena berpecah. Kena duduk di gunung-gunung, di bukit bukau, dan kita tak boleh bertemu. Maksudnya kita melata di pelbagai tempat dan jangan bertemu. Dan akhirnya disebabkan ijtihad ataupun idea daripada Amr bin Al-As inilah umat Islam berjaya terselamat daripada taun tersebut. So bila bergerak di satu tempat tak bertemu dan boleh jangkakan tak ada solat Jumaat macam sekarang, tak ada orang boleh pergi masjid dan sebagainya, ini telah dimulakan oleh Amr bin Al-As. Tidak ada dalil, tidak ada hadis, tapi kerana kebijakan dia, geniusnya dia ni, dia telah mencadangkan satu inisiatif yang menyebabkan akhirnya para sahabat terselamat daripada taun. Walaupun di peringkat awal ramai yang mengutuk dia, bahkan ada satu kutukan sebut dia ni keledai yang sesat kerana mencadangkan satu idea yang sangat dahsyat. Mana boleh umat Islam tak ada solat jemaah? Maka ini satu benda yang genius yang telah dilakukan oleh Amr bin Al-As yang menyebabkan umat itu selamat. Sebab itu bila kita tengok sejarah, sirah, dia tidak akan terlalu kita tidak akan kekok untuk berhadapan dengan ijtihad pelik yang kita lihat depan mata kita. Masjid ditutup, tak boleh solat Jumaat. Dan saya pun yakin tuan-tuan yang mendengar live ni pun ada sebahagian daripada kita yang belum sempat lagi solat Jumaat. Saya pun dah sejak dibuka semula pun ada beberapa kali tak dapat nak daftar, maka tak dapat nak masuk. Maka benda pelik yang kita lihat hari ni, tak boleh solat Jumaat, tak boleh jumpa di masjid, adalah satu benda yang telah diwariskan oleh para sahabat sendiri sebagaimana Amr bin Al-As. Sebab tu lihatlah sejarah, lihatlah sirah, kita akan jumpa betapa ini adalah satu panduan yang baik untuk kita hadapi. Itu lebih kurang pengajarannya daripada sirah. Okey, terima kasih Ustaz. Maksudnya di zaman para sahabat lagi Amr bin Al-As telah telah mengatakan tidak perlu solat berjamaah ketika wabak tengah berlaku ya Ustaz ya. Ada sedikit komen daripada netizen daripada Dr. Adam Abdul Ghafur. Waalaikumsalam Dr. Adam, terima kasih kerana bersama kita ya. Hajjah Kam, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, daripada Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Nur, Assalamualaikum. Bagaimana cara solat Nabi dan sahabat ketika wabak? Ada penjarakan juga ke? Mungkin Ustaz boleh tolong jawab soalan ni Ustaz. Okey. Soalan yang susah sebab kita tak ada data. Kenapa saya sebut tidak ada data? Sebab memang tak ada diceritakan secara terperinci bagaimana mereka solat. Saya boleh agak benda tu tidak berlaku lagi. Sebabnya pada zaman selepas itu berlaku wabak-wabak yang lain. Pada zaman dalam kitab sejarah banyak sebut benda. Al-Maqrizi ada sebut dalam kitab dia, Imam Az-Zahabi pun ada sebut dalam kitab dia, Ibn Kathir pun ada sebut bila berlaku Black Death ataupun Mautul Aswad dalam bahasa Arab. Dia menyebutkan
masih lagi berlaku solat jemaah dan sebagainya. Tapi rupanya itulah yang menjadi punca wabak ni tak boleh berhenti. Sebab pada zaman itu orang tak ada konsep kuarantin lagi. Kuarantin ni satu konsep yang baru. Hanya kurun ke 16 macam itu baru keluar konsep kuarantin. So maka penjarakan sosial dan sebagainya ni bukan satu sains yang diterima pada zaman awal. Bukan di dalam dunia Islam saja, di dunia barat sendiri pun. Maka untuk jawab soalan tu, saya berdasarkan congakan saya, sebab kita tak ada data, tak tahu betul ke mereka jarakkan solat dan sebagainya, congakan saya, mereka masih rapatkan jarak dalam solat. Mereka tidak ada konsep sains penjarakan sosial tu. So saya boleh agak, maybe dalam solat pun tak berlaku gitulah. Bahkan umat Islam sentiasa memenuhkan masjid dengan solat, bahkan lebih dahsyat solat pada musim berlakunya wabak. Bukan maksudnya kita kena buat benda yang sama, ni nak beritahu ceritanya. Maka boleh kita bayangkan, mereka masih solat jemaah dengan rapat, jarak soft tu masih rapat dan sebagainya, masih aktif hidupkan masjid dan sebagainya, dan itu adalah punca kenapa wabak ni semakin meliar. Okay. Sebab itu kembali kepada konsep yang diletakkan oleh Amr bin Al-As dengan Umar bin Al-Khattab, kita kena melihat kepada sains. Kalau sains bagi tahu ya mudaratnya sangat banyak, bahaya dirapatkan soft dalam solat, kerana dia boleh mendedahkan kita kepada COVID-19, maka kita patuh kepada sains. Dalam masa yang sama, jangan kita terabaikan benda-benda yang bersifat wajib dalam agama. Solat tu wajib, kena solat terus tapi solat jemaah itu satu fardu yang difardukan secara umum, maka sebahagian teruskan. Rapatkan soft, dia ada satu technicalities kat situ, bukan ruangnya di sini lah, itu perbahasan fiqh. Tapi dalam ruang yang kita ada ini, itu adalah satu ketentuan oleh ulil amri, memang telah difatwakan, telah disenaraikan, caranya begitu, kita patuh saja. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita lah. Tapi dari segi sejarah, kita tak tahu. Allahuakbar. Okey, ada sedikit input daripada Dr. Wan Najwa Wan Turdi. Ya, salam, perkongsian bermanfaat. Boleh Ustaz sentuh juga bagaimana respon Kardinal Umar Abu Ubaidah terhadap wabak itu serta pengajaran-pengajaran dari peristiwa ini? Okey. Mungkin dia berkaitan dengan apa yang Abu Ubaidah respon bila Umar bin Al-Khattab ambil pendirian, kita kena patah balik ke Madinah, jangan mara ke Syam. Abu Ubaidah sebut satu kalimah yang kita pun berungsing juga bila dengar kalimah ini keluar daripada mulut dia. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab pun rasa geram, aku rasa perkataan ini tak patut keluar daripada mulut kau. Kalau perkataan ini dimunculkan orang pun, kena mulut orang lain, jangan mulut kau. Dan engkau tu sahabat yang mulia. Abu Ubaidah sebut, dia kata, adakah kamu wahai Umar lari daripada takdir Allah Ta'ala? Dan Umar pun bagilah jawapan yang sangat clear dan juga padu. Dia kata, aku lari daripada takdir Allah Ta'ala tetapi menuju kepada takdir Allah Ta'ala yang lain. Maksudnya kedua-duanya pun takdir Allah Ta'ala juga. Okay? Ini satu perbincangan tentang takdir yang sangat penting supaya kita tidak salah memahami takdir dan pentadbiran Allah Ta'ala. Okay? Pentadbiran Allah Ta'ala ni kita tak tahu pun macam mana. Kita tak tahu kecuali setelah dia berlaku. Okay? Sebab tu mengambil inisiatif, mengambil satu usaha, mengambil satu cara ataupun jalan untuk menyelesaikan masalah kita adalah satu benda yang syar'i, dan dia tidak menandakan kita lari daripada takdir Allah Ta'ala. Umar bin Al-Khattab pun sebut, kalau kamu ada kambing, kamu nak kambing kamu menuju ke mana? Memanglah dia akan pergi tempat yang nak pergi, tapi kita nak bagi kambing kita makanan yang tepat dengan keperluan dia, rumput-rumput yang sihat, rumput-rumput yang berkualiti. Maka takkanlah tiba-tiba kita ni yang manusia yang lebih layak hidup berbanding kambing itu sendiri, kita nak meletakkan diri kita ke satu tempat yang berbahaya yang boleh menyebabkan kita mati. Itu antara hal yang sangat penting untuk kita fikirkan. Sebab tu bila menghadapi COVID-19 ni, jangan kita angkat tangan, terserahlah ini adalah takdir Allah Ta'ala. Ibn Hajar Al-Asqalani ada menyentuh dalam kitab dia, satu kitab besar, 444 muka surat, menceritakan tentang wabak, kerana dia menghadapi black plague dan anak-anak perempuan yang meninggal dunia seorang demi seorang kerana wabak itu. Sangat sedih, tetapi dia telah menghasilkan satu buku yang tebal, 400 muka surat, menceritakan khas tentang wabak. Dan dia membincangkan soal takdir dalam wabak. Sebab kadang-kadang orang melepaskan diri pada takdir Allah Ta'ala. Itu satu perkara yang salah. Kita kena percaya bahawa Allah mentadbir kehidupan kita, tetapi dengan kita ini melakukan usaha untuk mengelak daripada mendapat takdir-takdir yang buruk. Yang sebenarnya kita tak tahu pun adakah itu takdir yang Allah akan turunkan pada kita. Okay? So itu satu perkara yang penting. Terima kasih atas soalan tadi. Jadi maksudnya kita perlu berusaha untuk mengelakkan ataupun merawat penyakit dan cuba mengelakkan wabak tu. Janganlah kita hanya berserah sahaja
Baiklah Ustaz, jadi mungkin kita boleh terus kepada soalan yang terakhir kita ya Ustaz ya, iaitu bagaimana ya kita boleh mengambil ibrah ataupun pengajaran ya dan mencontohi cara Rasulullah dan para sahabat dalam menghadapi penyakit wabak COVID-19. Kita dah dengar dengan lebih detail bagaimana sejarah mereka. Jadi bagaimana pula kita sekarang sedang berhadapan dengan wabak pandemik COVID-19 ya, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada sirah Rasulullah dan para sahabat ni Ustaz? Okey. Mungkin dia akan berulang sikit jawapannya dengan apa yang telah kongsikan tadi. Dalam sejarah kita, wabak ni dah banyak kali berlaku dan umat telah menghadapi sirah wabak ni terlalu banyak. Telah banyak kali umat bertemu dengan wabak. Sebab namanya pun pandemik, maka bila berlaku di Eropah pun dia akan pergi ke dunia Islam juga sebab wilayah Islam ni besar kan. Dan kita lihat umat ini setiap kali berlaku wabak, dia mengulangi kesilapan yang sama. Okay? Kerana kadang-kadang kita ni tidak betul-betul belajar daripada sejarah. Sebab tu saya suka tentang sirah dan sejarah. Sebab sirah dan sejarah ini mendidik kita untuk tidak mengulangi pengajaran yang telah difahami berkali-kali oleh generasi terdahulu. Sebab tu bila kita lihat sirah, lihat sejarah, kita takkan dan kita akan cuba jauhkan diri kita daripada mengulangi kesilapan yang sama. Okay? Jangan terkejut dengan ketentuan-ketentuan polisi-polisi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Yalah sekarang ni kan tiap petang kita tengok live menteri dan juga ketua pengarah kesihatan kita memberikan angka-angkanya, memberikan peraturan baru. Kadang-kadang kita rasa tak sedap hati dan kita rasa nak melenting, apalah buat peraturan begitu begini. Tapi kita lihat benda ni sebenarnya adalah satu pengulangan yang berlaku kepada Amr bin al-As. Amr bin al-As, jangankan kita kutuk orang pun kutuk begitu-gitu je lah. Amr bin al-As ni bahkan dikutuk dia ni macam keldai yang sesat. So maksudnya Amr bin al-As seorang sahabat yang sangat mulia, dikutuk sebegitu rupa dan boleh je berulang banyak kali dalam sejarah kita mengutuk orang-orang yang menentukan polisi-polisi tertentu berhadapan dengan masalah wabak. Okay? Hamdan Khoja, seorang penulis Algeria, yang di Algeria ni telah berlaku siri-siri wabak dan dia tension tengok orang ramai ni dan dia tension tengok pemerintah pada zaman itu di Algeria yang terpaksa dengar rintihan rakyat dia yang komplain macam-macam lah, apalah tak boleh keluar rumah, apalah tak boleh itu, tak boleh ini. Dan Hamdan Khoja, antara pengajaran yang dia katakan, kita kena serah, para pemerintah kena terus committed dengan apa yang kita yakin, committed meneruskan polisi-polisi yang kita ada tanpa kita perlu hiraukan sangat apa kata-kata di bawah. Okay? Kerana disebut kebanyakan orang tidak memahami sains di sebalik wabak, maka kita akan komplain, maka kita akan tak puas hati. Maka kita tengoklah, kalau disebabkan kita patuh, Alhamdulillah rakyat Malaysia rakyat yang patuh, kerana kita ni memang jati diri kita begitu kan. Lihat apa berlaku di US tu, tengoklah dengan Trump ni pun tak solid apa solution yang nak buat, bergaduh dengan parti lain pula. Setiap wilayah ada polisi yang beza-beza. Inilah kesan kepada pemerintah yang tidak tahu menyeimbangkan antara kepentingan negara dan mendengar suara rakyat. So dia dua perkara yang berbeza yang kita kena fikirkan. Dan ini berulang berlaku di Algeria bila pemimpin terlalu mendengar kata rakyat nak keluar, rakyat nak bekerja juga, rakyat nak buat itu, nak buat ini, akhirnya wabak semakin meliar. Sebab tu kita lihat selepas PKP, tengok apa hasilnya, Alhamdulillah, angka semakin menurun. Tapi bila orang dah mula tak patuh balik SOP, jadilah kembali angka tu meningkat. Kita harapkan tak sampai semula 3 angka kan. Dan ini merisaukan kita. Kalau kita lihat sejarah, kalau kita belajar daripada sirah, kita akan nampak betapa dalam hal ini sains kita serahkan pada saintis untuk buat decision. Kalau dalam urusan negara, serahkan kepada pemerintah untuk buat decision. Kita letaklah kita ni pada posisi yang patutnya kita duduk. Itu saja mungkin pengajaran akhirlah daripada kisah sirah wabak. Jadi maksudnya kesimpulannya kita perlu berbalik kepada sains sebagaimana Rasulullah para sahabat juga mereka kembali kepada sains, mereka menyerahkan kepada pakar ya untuk manage ataupun mengurangkan ataupun merawat wabak di zaman mereka ya. Jadi kita di zaman moden, kita ada segala teknologi yang kita perlukan, yang hanya perlukan adalah sikap kita ya untuk kita patuh kepada SOP dan tindakan yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan dan juga kerajaan kita ya Ustaz ya. Ada soalan daripada Muhammad Khairul Firdaus Muhammad, dia kata bagaimana keadaan pasar di zaman sahabat? Adakah pasar tutup juga time wabak? Menarik soalan ni Ustaz. Soalannya sangat susah sebab kita tak banyak fakta. Fakta yang kita ada sangat terhad. Ialah cerita tentang pasar ni di luar daripada perhatian para sahabat pun dan di luar daripada sains pada zaman tu juga, sebab
macam saya sebut tadi, konsep kuarantin belum betul-betul meluas dan tidak difahami, tapi kita boleh agak bila zaman Amr bin Al-As. Amr bin Al-As minta sahabat duduk masing-masing, duduk di kelompok masing-masing, jangan bergaul sangat, duduk di bukit dan tak bertemu. Kita boleh bayangkan tentu sekali aktiviti ekonomi pun akan menurun. Maka kita boleh agaklah aktiviti ekonomi mungkin akan ditutup, mungkin akan diminimumkan. Kita boleh agak begitu. Tapi adakah betul-betul ditutup secara fakta? Kita tak tahu. Tapi kita boleh agak berdasarkan tindakan oleh Amr bin Al-As. Apapun yang berlaku pada zaman yang seterusnya, pada zaman Black Flag kurun ke-14, kurun ke-15 tu, bukan saja pasar ditutup, masjid ditutup, semua ditutup. Tidak ada aktiviti. Pada zaman yang lain pula, antara kerjaya yang paling laku pada zaman wabak ini adalah kerjaya untuk menguruskan mayat-mayat. Menandakan kerjaya lain banyak jatuh, kerjaya yang jadi permintaan orang ramai adalah siapa nak menguruskan mayat. Sampai tak cukup tangan. Satu banyak mayat ataupun kematian ya Ustaz disebabkan wabak ketika itu ya. Zaman itu kan. Soalan terakhir daripada Dr. Adam Abdul Ghafur ya, Ibn Sina argued that a 40-day period of quarantine was essential to weaken the spread of contagious infections. Apa pendapat Ustaz? Maksudnya Ibn Sina pun dah ada konsep quarantine Ustaz. Bagaimana dari segi sirah tu Ustaz? Ibn Sina ialah dia seorang ahli perubatan, tetapi dia adalah seorang yang pakar dengan pendedahan ilmu pada zaman tersebut, dan saya yakin kerana ilmu dia berkembang, kerana kajian ini semakin berkembang dan kita sentiasa akan mengkaji lagi dan temui lagi fakta-fakta baru, saya rasa kita sentiasa terbuka kepada perubahan ilmu lah. Bahkan Nabi SAW sendiri telah tunjukkan dalam satu peristiwa kan Nabi dalam satu peristiwa Nabi mencadangkan bila sahabat ni nak buat sesuatu berkaitan dengan pokok lah, untuk istilah pertanian ni saya tak tahulah, tapi Nabi telah minta sahabat ni buat begini-begini untuk pastikan pokok dia tu boleh subur. Tapi bila sahabat tu buat begini-begini, pokoknya jadi mati, gagal. Maka sahabat pun tanya kepada Nabi, kan kamu suruh buat begini? Kan Nabi jawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang hal urusan dunia kamu. Maksudnya apa? Nabi sendiri pun bersedia menerima perubahan. Nabi sendiri bersedia menerima fakta-fakta baru, kajian-kajian baru. Maka kalau Ibn Sina, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun, kalau mengeluarkan satu sentence, keluarkan satu kenyataan yang berkaitan dengan sains, berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan apa saja strategi perang ke apa, kalau zaman ini bertemu dengan satu fakta baru, kita bersedia untuk menyerahkan kepada fakta itu. Kerana Islam ni dia terserah kepada zaman tu. La yunkiru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak dinafikan. Memang hukum hakam boleh berubah. Memang ketentuan boleh berubah dengan berubahnya zaman. Maka saya tak ingat soalan tadi cerita pasal apa, tapi Ibn Sina, tentang Ibn Sina. Boleh naikkan balik, saya takut saya jawab benda yang salah ni. Okay. So Ibn Sina ada sebut tentang 40 hari tu kan. So maksudnya Ibn Sina pun sebut itu. Mungkin kajian pada zaman dia tu mengatakan sedemikian, dan hari ini pun kita ulang benda yang sama kan. Wallahualam, terserah kepada sains. Kerana saya bukan orang sains, saya tarik diri saya tak boleh nak sentuh sebab bukan bidang saya. Wallahualam. Jadi kalau kita lihat bagaimana negara kita pun melakukan MCO PKP selama lebih kurang 3 bulan lebih kurang kita di bawah perintah pergerakan limit pergerakan lah, kita disuruh untuk menghadkan pergerakan kita Jadi rasanya mungkin ketika zaman Ibn Sina itu 40 hari didapati mencukupi untuk mengawal wabak tapi mungkin di sekarang ini ketika pandemik COVID-19 ni 40 hari saja tidak cukup sehingga kita mengambil masa dalam lebih kurang 3 bulan dan sekarang ni pun masih lagi berlaku gelombang wabak COVID-19. Jadi 40 hari itu bukanlah satu fixed date yang terpakai untuk kesemua jenis wabak Jadi setiap wabak itu mungkin berbeza-beza cara menanganinya dia bergantung kepada bagaimana strain ataupun jenis virus yang terlibat dan sebagainya. Okay, baiklah Ustaz, nampaknya mungkin kita pun telah sampai ke penghujung sesi Ustaz Terima kasih banyak di atas perkongsian dan sharing yang Ustaz berikan bagaimana kita boleh relate keadaan pandemik COVID-19 kita dengan sirah Rasulullah SAW dan harapan saya adalah agar semua kita termasuk netizen dan juga sahabat-sahabat yang lain dapat mengambil pengajaran daripada sirah Rasulullah dan para sahabat bagaimana mereka mengawal ataupun merawat wabak pandemik COVID-19 ini dan bagaimana kita boleh mengambil pengajaran daripada mereka Jadi mungkin Ustaz kalau ada kata-kata terakhir ke ataupun Ustaz dah berikan kata terakhir tadi?
That's right, Ustaz. Apa, cukup lah. Teruskan Yeah. membaca lah sejarah kita. Ada banyak sumber. Dan bolehlah ikuti Sirah Daily. Tengok ada apa di sana. Jangan lupa ya, subscribe dan follow Sirah Yeah. Daily di Facebook page dan di channel Telegram mereka. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.